Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian iman. Iman itu ialah tasdik, yakni membenarkan ataupun percaya, i'tiqad dengan hati, percaya dengan hati, berpegang dengan hati, yakin dengan hati kepada apa yang diketahui yang ianya daripada dinil Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta iqrar dengan lidah dan amal. Iman itu mestilah mengandungi 3 perkara, iaitulah membenarkan dengan hati, iqrar dengan lidah, dan beramal dengan anggota. At-tasdiq bil jinan, wal iqrar bil lisan, wal amal bil arkan. Membenarkan dengan hati, beramal dengan segala rukun, dan berikrar dengan lidah. Tasdiq itu mestilah juga menerima serta reda dengan semuanya. Makna percaya itu mestilah menerima serta dengan rela hati kepada apa yang dinyatakan oleh agama Islam. Tidak ada engkar dan perasaan ragu serta menjuzuk-juzukkan kepercayaannya. Tidak ada engkar, yakni tidak membantah apa yang ada dalam ajaran Islam. Kalau membantah apa yang ada dalam ajaran Islam, maka imannya tidak sah. Mestilah tidak ragu-ragu, yakni tidak syak. Kalau ada syak, maka imannya tidak sah. Tidak menjuzuk-juzukkan kepercayaan. Mestilah percaya kepada semua ajaran Islam. Kalau kepada sebahagian daripada ajaran Islam percaya, sebahagian yang lainnya tidak percaya. Seperti orang yang percaya kepada perkara-perkara sembahyang, puasa, zakat, haji, tetapi tidak percaya kepada perkara-perkara yang berkait dengan undang-undang Islam, dengan syariat Islam, maka imannya tidak sah. Mestilah iman itu tidak menjuzuk-juzukkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Surah An-Nisa ayat 65. Maksudnya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman pada hakikatnya, sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang berselisih di kalangan mereka. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keraguan terhadap apa-apa keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya. Yakni mestilah menghakimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhukum dengan kitab Allah. Menerima hukuman itu dengan hati yang percaya, dengan menyerah diri, dengan tidak ada ragu dan tidak ada syak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu." Suratul Hujurat ayat 15. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yakni yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, yakni tidak ada syak di dalam hati. Iman dan amal merupakan 2 perkara yang beriringan dan tidak berpisah, walaupun berbeza dari segi ta'rif, dari segi makna. Kerana amal itu adalah hasil daripada iman. Amal itu keluar daripada iman. Dan iman pula tidak sempurna tanpa amal. Iman tidak sempurna kalau tidak ada amal. Lantaran itu, kerana itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut iman beriringan dengan amal. Disebut sekaligus dengan amal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah
wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun haqqan. Suratul Anfal ayat 2 hingga 4. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah hanya mereka yang apabila disebut Allah, terasa gerunlah hati mereka. Bila disebut nama Allah, hatinya merasa gerun. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhan sahaja mereka bertawakal. Mereka mendirikan sembahyang, yakni beramal dengan sembahyang. Berbelanja daripada apa yang kami beri rezeki kepada mereka. Mereka itulah orang-orang beriman dengan sebenarnya. Yakni, bukan sahaja percaya dengan hati, beramal dengan anggota. Berdasarkan kepada yang tersebut di atas, maka pendapat Mu'tazilah yang menjadikan amal sebagai syarat iman adalah ditolak. Mu'tazilah mengatakan amal menjadi syarat kepada iman. Orang yang tidak beramal, imannya tidak sah. Ini tidak betul. Oleh kerana itu, orang yang mengerjakan maksiat masih dianggap beriman selagi hatinya masih percaya dan tidak ada tanda-tanda ingkar. Orang yang mengerjakan maksiat di sisi ahli sunnah wal jamaah adalah masih lagi dianggap sebagai orang yang beriman. Kerana selagi tidak ada padanya tanda-tanda dia membatalkan wajibnya amal. Kecuali kalau dia mengatakan sembahyang itu tidak wajib. Maka barulah dijadikan kafir di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sementara itu pendapat murji'ah, bukan murji'ah, murji'ah dengan hamzah. Sementara itu pendapat murji'ah yang mengatakan bahawa iman itu tasdiq, yakni percaya dengan hati. Dan ikrar sahaja, dengan tidak payah beramal pun dikira salah. Golongan murji'ah, iaitu satu golongan yang sesat, yang mengatakan bahawa iman itu cukup dengan hati, tidak payah dengan amal. Ini tidak betul. Pendapat ini sesat, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahawa iman itu beriringan dengan amal. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihat. Suratul Kahfi ayat 107. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Suratul An'am ayat 82. Maksudnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik. Pendapat Karamiyah juga satu golongan yang sesat, yang mengatakan bahawa iman itu hanyalah ikrar dengan lidah sahaja, dikira salah juga. Ikrar dengan lidah. Pendapat Murji'ah mengatakan tasdik dengan hati sahaja. Tasdik dengan hati dan ikrar, tidak payah beramal. Tidak betul. Pendapat Karamiyah mengatakan iman itu ikrar dengan lidah. Bila seorang ikrar dengan lidah, cukup dia menjadi beriman. Pendapat ini tidak betul. Kerana firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Suratul Hujurat ayat 14. Maksudnya, orang-orang Arab Badawi berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah Islam. Kerana iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Suratul Baqarah ayat 8. Maksudnya, di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang beriman. Menunjukkan bahawa iman itu mestilah percaya dengan hati dan amal. Juga iman itu tidak sah jika apa yang ditasdikkan itu tidak menepati syarak. Seperti orang-orang yang beriman dengan taghut, sekalipun dia beriman juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu mestilah
Percaya dengan kepercayaan mengikut hukum syarak. Kalau kepercayaannya tidak mengikut hukum syarak, maka tidak beriman. Orang yang percaya kepada taghut, walaupun dia percaya kepada Allah, imannya tidak sah. Firman Allah Ta'ala, Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab, yu'minuna bil jibti wat taghut, wa yaquluna lilladhina kafaru haula'i ahda minal ladhina amanu sabila. Ulaika alladhina la'anahumullah. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Surah An-Nisa ayat 51 hingga 52. Maksudnya, apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab, yang diberi kepadanya sebahagian daripada Alkitab? Mereka percaya kepada yang disembah selain daripada Allah dan taghut. Kepada Allah pun percaya, kepada taghut pun percaya juga. Dua-dua percaya belaka. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahawa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, nescaya kamu sekali-kali tidak akan memperolehi penolong baginya. Menunjukkan bahawa orang yang beriman kepada taghut, walaupun beriman kepada Allah, imannya tidak sah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 60. Maksudnya, apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada taghut, nak menyelesaikan masalah kepada taghut yang tidak menjalankan hukum Allah, padahal mereka telah diperintah mengingkari taghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang jauh. Syaitan menyesatkan mereka, taghut menyesatkan mereka, lalu mereka terpesong dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ayat-ayat ini menunjukkan bahawa beriman itu mestilah beriman dengan Allah dengan cara yang menyeluruh, dengan hukum syaraknya. Tidak sah iman orang yang beriman kepada Allah, di samping itu juga beriman kepada taghut. Imannya tidak menepati hukum syarak. Iman yang sah itu mestilah menepati hukum syarak, menepati sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Iman dan ciri-cirinya, yakni sifat-sifatnya dan tanda-tandanya yang penting. Iman dengan makna tasdiq, yakni membenarkan, percaya, adalah dinamakan juga sebagai aqidah. Iman juga dinamakan aqidah. Aqidah artinya simpulan, yakni simpulan kepercayaan yang ada di dalam hati, di mana rahsianya tidak diketahui oleh sesiapa pun malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang ada di dalam hati ini orang ramai tidak tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita tidak boleh menyembunyikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau bagaimanapun, manusia itu mempunyai sifat-sifat lahiriah yang dapat menjadi ukuran kepada kita. Manusia itu ada sifat-sifat yang zahir, yang boleh kita tengok, yang boleh kita nampak. Ialah sifat-sifat yang dapat dilihat melalui tindak tanduk manusia, sama ada perkataan atau perbuatan, adalah menjadi tanda iman yang menjadi ukuran kita. Adapun segala apa yang tersirat di dalam hatinya adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di dalam hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja
yang mengetahuinya. Kita hanyalah dapat melihat tanda-tanda yang zahir. Apabila seseorang itu dia bercakap, dia menyatakan dia beriman, maka kita katalah dia beriman. Apabila seseorang itu beramal dengan amalan orang-orang yang beriman, maka kita katalah dia sebagai orang yang beriman. Selagi dia tidak buat perkara-perkara yang membatalkan iman. Masalah dia nak tipu di dalam hati dia, Allah Ta'ala mengetahui. Iman itu melahirkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinamakan Islam. Daripada iman, lahirnya perbuatan, amalan, yang menunjukkan menyerah diri kepada Allah, yang dinamakan Islam. Ini bermaksud, seseorang yang beriman itu, hendaklah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima segala hukum-hukumnya walaupun dengan tidak mengetahui akan hikmat-hikmatnya. Seseorang yang beriman itu mestilah menerima hukum Allah Ta'ala, menyerah diri kepada Allah dalam semua perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam apa sahaja yang dinyatakan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mestilah menerimanya. Sama ada dia tahu hikmatnya, tujuannya, ataupun dia tidak tahu hikmat dan tujuannya. Sesungguhnya, penyerahan dan penerimaan itu berlaku dengan dua perkara, yaitu dengan kepercayaan dan pegangan hati yang dinamakan iman atau akidah. Dan juga dengan sifat-sifat lahiriah, yaitu melalui perkataan dan amalan yang dinamakan Islam. Menyerah diri dengan dua perkara. Yang pertama, dengan hati yang yakin, yang percaya. Yang kedua, dengan perkataan yang mengaku percaya, dengan amalan yang menunjukkan percaya. Jelas bahawa tempat iman itu ialah hati. Yang berlaku padanya tasdiq jazim, bukan jazim, jazim. Jim alif zamin, jazim. Kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Tasdiq jazim, yakni tasdiq yang putus, percaya yang tidak ada syak, yang tidak ada zan, yang tidak ada waham, yang tidak ada ragu sedikit pun. Kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Suratul Hujurat ayat 14, maksudnya kerana iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innama yasta'dinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun." Surah Taubah ayat 45. Maksudnya, sesungguhnya orang yang meminta izin kepada kamu untuk tidak pergi berjihad hanyalah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan hati mereka ragu-ragu, kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Iaitulah menceritakan berkenaan dengan orang-orang munafik yang melarikan diri daripada jihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta izin secara bohong, memberitahu keuzuran padahal mereka tidak uzur. Sebenarnya mereka tidak percaya, mereka ragu, mereka syak, di mana Allah menyatakan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka tidak percaya kepada Allah, mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Oleh kerana itulah mereka takut untuk mati syahid, kerana mereka tidak percaya kepada syurga, neraka, menunjukkan bahawa orang-orang yang ragu dan syak adalah orang-orang yang tidak beriman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yudkhilullahu ahlal jannatil jannah, yudkhilu man yasha'u bi rahmatih, wa yudkhilu ahlan narin nara, thumma yaqul, unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala dharratin min khardalin imanin, min khardalin min imanin, fa akhrijuh."
Maksudnya, rawahu Muslim. Maksudnya, Allah memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Ia memasukkannya sesiapa yang ia kehendaki dengan rahmatnya. Dan memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman, lihatlah kamu akan sesiapa yang kamu dapati di dalam hatinya iman. Walaupun sebesar biji yang halus, maka keluarkanlah ia. Yakni keluarkan daripada api neraka. Menunjukkan bahawa iman itu di dalam hati. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Iman juga mempunyai rukun-rukunnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Surah Al-Baqarah ayat 285. Maksudnya, Rasul itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeza-bezakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ayat ini menyebut rukun-rukun iman, iaitulah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, yang menjadi perkara yang penting daripada rukun-rukun iman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih tinggal wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Riwayat Muslim. Maksudnya, iman itu ialah bahawa kamu beriman dengan Allah, yakni beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirat, dan qadar baik dan jahatnya. Kesimpulannya bahawa yang dikatakan iman itu ialah beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirat, dan qadar takdir. Iman dan Islam tersebut di dalam hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan Abdul Qais. Ada satu rombongan daripada orang-orang Badui datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mari tujuannya kerana nak masuk Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, Amurukum bil imani billahi wahdah. Atadruna mal imanu billahi wahdah? Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa iqamus salati wa ita'uz zakah. Wa an tuaddu khumusa ma ghanimtum. Muttafaqun alaih. Maksudnya, aku menyuruh kamu beriman dengan Allah yang Maha Esa. Rasulullah kata kepada mereka, aku suruh kamu supaya kamu beriman kepada Allah yang Maha Esa. Adakah kamu mengerti apa dia yang dikatakan beriman dengan Allah yang Maha Esa? Adakah kamu tahu apakah dia yang dikatakan beriman kepada Allah yang Maha Esa itu? Iaitulah penyaksian, yakni mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan menunaikan 1/5 daripada harta rampasan perang. Yakni harta rampasan perang yang diambil dengan cara perang daripada orang kafir. Hendaklah diambil 1/5 daripadanya, dibahagikan mengikut bahagian yang ditetapkan oleh Allah,
di dalam Al-Quranul Karim. Hadis ini memberi faham kepada kita betapa adanya hubungan yang erat di antara iman dan Islam. Iman dengan Islam mempunyai hubungan yang erat, yang rapat, yang tidak boleh dipisahkan di antara satu sama lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut rukun-rukun Islam itu sebagai sebahagian daripada iman. Rukun-rukun Islam sebahagian daripada iman. Padahal yang disebut itu mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat adalah sebahagian daripada rukun Islam. Tetapi disebut itu juga daripada iman. Itu juga daripada iman. Di mana Islam itu sendiri menjadi salah satu prinsip iman, dasar iman. Dan iman itu pula dilahirkan dengan Islam secara amali. Dengan iqrar syahadah, mengaku syahadah, yakni mengaku tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Mengerjakan ibadah dan melaksanakan hukum syariat dalam semua perkara. Melaksanakan hukum syariat. Di antara hukum syariat itu ialah menunaikan kewajipan 1/5 daripada harta ghanimah. Berimannya seseorang itu ialah dengan kepercayaan yang menjadi akidah, yakni yang menjadi pegangan hati, tanpa syak, yakni tidak ada syak, tidak ada ragu, dan waham, tidak ada ragu, waham juga dengan makna ragu, dengan rukun-rukun iman, yakni yakin kepada semua rukun-rukun iman, yakin kepada Allah, yakin kepada adanya malaikat, yakin kepada kitab-kitab, yakin kepada rasul-rasul, yakin kepada hari akhirat, perkara-perkara yang berlaku pada hari akhirat, dan yakin kepada perkara qada dan qadar. Dan Islamnya seseorang itu ialah dengan pengakuan serta amalan yang menjadi tanda kepada kita. Seseorang Islam itu ialah dengan dia mengaku melalui lidah dia. Bila dia mengaku dengan lidah dia dengan 2 kalimah syahadah, maka kita kata dia Islam. Bila dia menunaikan amalan-amalan, maka kita kata dia Islam. Namun begitu, sekiranya berlaku iqrar syahadah dan menunaikan fardu, sedangkan hatinya tidak ada kepercayaan atau ragu-ragu, atau tidak memperakui akan hukum-hukum Allah, ataupun ada hukum-hukum Allah yang dia tolak, yang dia tak percaya, maka seseorang itu dihukum tidak beriman, walaupun masih dinamakan Islam, sebagaimana yang berlaku kepada setengah orang-orang Badui di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya seseorang itu dia ragu kepada rukun iman, ataupun dia ragu kepada mana-mana juzuk daripada rukun iman, daripada hukum Allah, maka dia adalah tidak beriman. Dia adalah tidak beriman. Masalah di dalam hati kita tidak tahu. Allah Ta'ala yang tahu. Kecuali kalau dia berucap dengan lidah dia. Umpamanya dia menyatakan dia tak percaya kepada hukum judi yang ada dalam Islam. Dia tak percaya kepada hukum jinayah yang ada dalam Islam. Dengan terang-terang dia berucap, maka bolehlah kita mengatakan totok bahawa dia tidak beriman. Kalau dia tidak berucap, tidak menunjukkan pada zahirnya perbuatan-perbuatan yang membatalkan iman, maka kita masih menganggap dan menyatakan dia sebagai orang Islam. Di mana perkara ini akan diterangkan secara panjang dalam hal yang berhubung dengan perkara-perkara yang membatalkan iman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Iman tidak boleh dibelah bahagikan. Iman itu tidak boleh dibelah bahagikan dengan dijuzuk-juzukkan. Maka sesiapa yang kufur dengan satu rukun daripadanya,
berarti kufur dengan semuanya, ataupun kufur dengan beberapa perkara daripada rukunnya juga menjadi kufur. Maksudnya, rukun iman itu walaupun disebut 6 perkara, tetapi tidak boleh dipisahkan di antara satu sama lain, tidak boleh dijuzuk-juzukkan dan dibahagi-bahagikan. Mestilah beriman dan percaya dengan semuanya. Kalau kufur dengan salah satu daripadanya, maka imannya tidak sah. Umpamanya, orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari akhirat, qada dan qadar. Tetapi dia tidak percaya kepada kitab, maka hukumnya kufur, imannya tidak sah. Ataupun dia tidak beriman dengan salah satu daripada rukun-rukun iman itu. Umpamanya dia beriman dengan semua rukun iman, termasuk kepada malaikat, tetapi dia tidak percaya kepada malaikat Jibril, maka imannya tidak sah. Ataupun dia beriman dengan semua rukun iman, termasuk kepada kitab, tetapi ada satu ayat dalam Quran dia tidak percaya, maka imannya tidak sah. Mestilah beriman dengan semuanya. Mestilah beriman dengan Allah, yakni beriman kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa, la infisama laha wallahu sami'un 'alim." Suratul Baqarah ayat 256. Maksudnya, maka barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan simpulan yang amat kuat. Suratul Baqarah ayat 256. Ayat ini menegaskan bahawa simpulan tali yang teguh, iman yang sebenar, mestilah percaya kepada Allah dan mengkufurkan taghut, yakni menolak taghut. Yang dikatakan taghut ialah yang melampaui batas Allah, yang melangkah batas Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diterangkan oleh ulama bahawa di antara taghut itu ialah syaitan. Di antara taghut itu ialah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib sebagai Tuhan, seperti Fir'aun, Namrud dan seumpamanya. Di antara taghut itu ialah pemerintah yang tidak menjalankan hukum Allah Ta'ala, yakni yang melampaui batas Allah. Mestilah menolak yang melampaui batas Allah dan beriman kepada Allah. Mestilah beriman dengan Rasul-Rasul. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina." Maksudnya, sesungguhnya mereka yang kufur dengan Allah dan Rasul-Rasulnya dan hendak membeza-bezakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya dan berkata, "Kami mahu beriman kepada sebahagian dari Rasul-Rasul itu, dan kami tidak mahu beriman kepada sebahagian yang lain." Yakni ada Rasul yang kami percaya dan ada Rasul yang kami tak percaya, dan hendak mengambil jalan di antara itu.
Mereka mengambil jalan di antara itu. Ada Rasul yang dia percaya dan ada Rasul yang dia tidak percaya. Maka mereka itu ialah sebenar-benar kafir. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang hina. Allah Ta'ala mengatakan yang demikian itu adalah kafir, tidak beriman. Kalau sebahagian daripada Rasul dia percaya, sebahagian yang lain dia tidak percaya, maka hukumnya tidak beriman, kufur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, Yahudiyyun wala Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar." Riwayat Muslim. Maksudnya demi Tuhan yang diri Muhammad di dalam kekuasaannya, tidak ada seorang pun dari umat manusia ini, sama ada Yahudi atau Nasrani, yang mendengar akan risalahku, yakni kerasulanku, kemudian dia mati, sedangkan dia tidak beriman dengan Islam yang aku diutuskan membawanya, malaikat menjadilah ia dari ahli neraka. Artinya semua manusia yang sampai kepadanya seruan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib dia beriman. Walaupun dia seorang Yahudi yang sudah pun beriman kepada Nabi Musa, walaupun dia seorang Kristian yang sudah pun beriman kepada Nabi Isa, dia mesti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti berpegang dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana syariat nabi-nabi yang dahulu daripadanya dinasahkan, dibatalkan. Mestilah beriman dengan malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi." Suratul Baqarah ayat 285. Maksudnya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Semua orang yang beriman, iman yang sah, iman yang betul, beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal, fa inna Allaha aduwwun lil kafirin." Maksudnya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Barang siapa yang bermusuh dengan Allah, yang bermusuh dengan malaikat, yang bermusuh dengan rasul-rasul, ataupun bermusuh dengan salah satu daripada malaikat, salah satu daripada rasul, maka Allah menjadi musuh kepada orang-orang kafir semuanya. Yakni, orang yang bermusuh dengan Allah adalah kafir. Orang yang bermusuh dengan rasul-rasul adalah kafir. Begitu juga orang yang bermusuh dengan malaikat-malaikat Allah. Ayat ini sebab turunnya ialah kerana orang-orang Yahudi bertanya, siapakah yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau yang membawa wahyu itu malaikat Jibril, mereka tidak mahu menerima. Kerana di antara tugas malaikat Jibril di samping membawa wahyu ialah menurunkan bala kepada orang-orang yang durhaka. Di antara mereka yang durhaka itu ialah orang-orang Yahudi yang diturunkan bala. Orang-orang Yahudi membaca kitab. Mereka tahu bahawa di antara
yang bertanggungjawab menguruskan turunnya bala ialah malaikat Jibril. Oleh kerana itu, kalau malaikat Jibril yang bawa wahyi, mereka tidak mahu percaya. Kalau Mikail tugasnya menjaga urusan rezeki. Kalau Mikail, barulah nak percaya. Maka Allah menurunkan ayat, menegaskan sesiapa yang bermusuh dengan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Mestilah beriman dengan kitab. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulih, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, wal kitabil ladzi anzala min qabl. Suratun Nisa, ayat 136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Yakni mestilah beriman kepada Allah, mestilah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestilah beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran, dan mestilah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Abdullah bin Salam wa jama'atan min qaumih أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك وموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل آمنوا بالله ورسوله محمد وبكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله. Riwayat Imam As-Sa'labi. Maksudnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Abdullah bin Salam ialah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Bahawa Abdullah bin Salam dan serombongan dari kaumnya datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya kami beriman kepadamu dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan kepada Nabi Musa, dan kepada kitab Taurat, dan kepada Uzair, dan kami kufur terhadap yang lain dari kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan kamu hendaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kitabnya Al-Quran dan tiap-tiap kitab yang diturunkan dahulu daripadanya. Apabila Abdullah bin Salam menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia dan kawan-kawan dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Quran, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Taurat, beriman kepada Uzair. Uzair ialah salah seorang daripada Nabi Bani Israel. Kami beriman kepada itu, dan kepada yang lain daripadanya kami tidak percaya. Rasulullah kata tidak boleh. Mestilah kamu beriman kepada Allah, kepada aku, kepada Quran, kepada semua kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripada Al-Quran. Kalau tidak, maka imannya tidak sah. Mestilah beriman dengan hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya
وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Maksudnya, dan mereka berkata, yakni orang-orang kafir berkata, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia sahaja. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini ucapan setengah daripada orang-orang kafir. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, berfirman Allah Ta'ala, bukankah kebangkitan ini benar? Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, tidakkah kebangkitan ini benar? Tidakkah hidup selepas mati adalah betul, adalah benar? Mereka menjawab, bahkan sungguh benar demi Tuhan kami. Berfirman Allah, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengkufuri. Sila kamu rasa azab neraka kerana kamu tidak percaya kepada adanya hari kiamat, adanya syurga dan neraka. Menunjukkan bahawa seseorang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka imannya tidak sah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ba'athani bil haqq, wa yu'minu bil mauti wa yu'minu bil ba'si ba'dal maut, wa yu'mina bil mauti wa yu'mina bil ba'si ba'dal maut, wa yu'mina bil qadar. Rawahu Tirmidzi. Maksudnya, seseorang itu tidak menjadi mukmin sehingga ia beriman sekurang-kurangnya kepada 4 perkara, yaitu meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah malaikat Allah, dan bahawa aku ialah Rasulullah yang diperutuskan membawa kebenaran. Percayakan mati, dia mesti beriman adanya mati. Dan percayakan kebangkitan sesudah mati. Serta percayakan qadar. Dia mesti percaya adanya qadar. Dan qadar itu daripada Allah. Mestilah beriman dengan qadar. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Suratul Qamar ayat 49. Maksudnya, sesungguhnya kami mencipta segala sesuatu menurut ukuran, yakni menurut qadar. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, inna Allah balighu amrih, qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Suratul Talaq ayat 2 hingga 3. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu, yakni mengadakan qadar bagi tiap-tiap sesuatu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar." Maksudnya, kalaulah salah seorang dari kalangan mereka membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, nescaya Allah tidak menerimanya sehinggalah dia beriman dengan qadar. Maknanya, orang yang tidak beriman dengan qadar, imannya tidak sah. Apabila imannya tidak sah, maka segala amal yang dia buat tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia membelanjakan harta emas sebesar bukit Uhud, Allah Ta'ala tidak terima. Kerana imannya tidak ada.
Sebagaimana dijelaskan juga oleh firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Demi sesungguhnya, jika sekiranya kamu menyekutukan Allah, syirik, maka terhapuslah amalan kamu. Dan di akhirat nanti kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Iman yang syumul, yakni iman yang sempurna, iman yang lengkap. Iman juga mempunyai sifat syumul, yakni sifat lengkap pada tiap-tiap rukunnya. Dengan membenarkan segala ijmal, yakni secara rangkum, secara bolong, dan tafsilnya, yakni secara huraian. Secara ijmal umpamanya dia beriman dengan semua sifat kesempurnaan bagi Allah. Dan dia menolak sifat kekurangan bagi Allah. Itu ijmal. Tafsil ialah dengan membilang satu persatu sifat yang dinyatakan oleh Allah dan diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya beriman kepada malaikat dengan semua malaikat dan adanya malaikat-malaikat. Sifat-sifat malaikat yang disebut oleh Allah itu secara ijmal. Secara tafsil dia beriman dengan malaikat-malaikat yang disebut nama mereka di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasul secara ijmal. Dia beriman kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Secara tafsil dia beriman dengan tiap-tiap rasul yang disebut namanya oleh Allah di dalam Quran dan diberitahu namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala adalah terkandung di dalamnya beriman dengan wujudnya Allah, yakni adanya Allah. Sifat-sifatnya, yakni sifat-sifat Allah. Asma'nya, yakni nama-namanya Allah. Dan af'alnya, yakni perbuatan Allah menurut jalannya yang sebenar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Surah Muhammad ayat 19. Maksudnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan malaikat Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'lam bi anna Allah yara." Suratul Alaq ayat 14. Maksudnya, tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu melihat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Suratul A'raf ayat 180. Maksudnya Allah mempunyai asma'ul husna yang agung, yakni nama-nama yang paling baik, yang syumul, yang lengkap dengan sifatnya. Maka bermohonlah kepadanya, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Sebutlah mana-mana nama dia. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Jangan ikut orang yang menyeleweng. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Surah As-Saffat ayat 96. Maksudnya, dan Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Beriman dengan malaikat, mengandungi sifat-sifat mereka, seperti tidak lelaki dan tidak perempuan, dijadikan daripada nur, yakni daripada cahaya, tidak makan dan tidak minum, tidak durhaka kepada Allah, dan beriman juga dengan malaikat yang disebut nama secara tafsil ataupun tugas-tugas mereka. Artinya, kalau ada orang yang mengatakan bahawa malaikat itu durhaka, maka jadi kafir. Ataupun orang yang mengatakan malaikat itu makan serupa dengan manusia juga, jadi kafir. Mestilah beriman dengan adanya malaikat, dengan sifat-sifat malaikat yang diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan kitab, mengandungi semua kitab yang diturunkan, termasuk Suhuf Ibrahim, yakni yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Taurat, Zabur,
Injil dan Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah mengesahkan. Dan Al-Quran itu adalah menasahkan kitab-kitab yang terdahulu. Juga beriman dengan segala yang terkandung di dalam Al-Quran berhubung dengan akidah. yakni perkara beriman. Syariah, perkara yang bersabit dengan hukum hakam. Akhlak yang berkait dengan perangai. Kasah-kasah, cerita-cerita. Perkara-perkara yang gaib. Jin, malaikat, syurga, neraka dan lain-lain. Wajib kita kena percaya. Beriman dengan rasul-rasul pula adalah secara ijmal dan tafsil. Dengan sifat-sifat mereka yang wajib, mustahil dan harus. Beriman dengan hari akhirat adalah termasuk di dalamnya berhubung dengan tanda-tanda kiamat. Sama ada yang besar ataupun yang kecil. Dan segala mukaddimah kiamat, pendahuluan kiamat. Seperti yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu bertambah dan berkurang. Sekurang-kurangnya iman itu ialah tasdik jazim. Tasdik jazim. Yang tidak ada syak, tidak ada ragu dan syubhah, tidak ada keliru. Kalau sekiranya tidak sedemikian, maka tidak ada iman. Kalau masih ada syak, imannya tidak sah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Suratul Hujurat ayat 15. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, yakni tidak syak. Jika sekiranya terdapat syak, maka ini bermakna nifaq, munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fi qulubihim maradun." Maksudnya di dalam hati mereka ada penyakit. Berhubung dengan penyakit, ada ulama yang menafsirkan dengan makna syak. Perlu diterangkan bahawa syak itu bukannya was-was. Syak lain, was-was lain. Syak ialah perkara yang ada di dalam hati dia bahawa dia tidak percaya, kurang percaya. Dia percaya pun ada, tak percaya pun ada juga. Syak. Was-was tidak boleh dia anggap syak. Was-was bukan syak. Kerana ianya dibawa oleh syaitan. Was-was ini dibawa oleh syaitan ke dalam hati. Terlintas dalam hati, kemudian dia sedar, dia teringat, dia tolak. Hak syak ni tak tolak langsung. Lagu tu lah dalam hati dia. Dan hati kita menolaknya, itu was-was. Seperti seseorang yang diajak menjadi kafir. Atau dituduh menjadi kafir. Sedangkan dia tidak menerima kekufuran itu. Orang tuduh dia kafir, dia tak kafir. Kafir itu balik kepada orang yang tuduh. Ataupun terlintas dalam hati dia perasaan-perasaan kufur yang dibawa oleh syaitan. Kemudian dia tolak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladhina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy-syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun." Suratul A'raf ayat 201. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Lepas itu sedar. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah itu buat. Tak ada itu. Ini ucapan Abu Hurairah. Inna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluh, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Qala awa qad wajadtumu? Qalu na'am. Qala dhalika sarihul iman. Wa fi riwayatin, alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ilal waswasah. Maksudnya, beberapa orang di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan, sesungguhnya kami dapati di dalam diri kami
apa yang dianggap perkara yang dikira besar dari segi imannya kalau diucap oleh seseorang itu. Jadi beberapa orang sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, terlintas di dalam hati kami beberapa perkara kalau kami sebut boleh jadi kafir, boleh jadi punah iman." Terlintas gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah kamu dapati iman itu masih ada? Adakah iman masih ada di dalam diri kamu? Lepas tu musda, percaya kamu tolak yang itu?" Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah iman yang nyata. Itu adalah iman yang nyata." Yakni yang terlintas itu adalah was-was. Di dalam satu riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya syaitan menjadi was-was." Di kalangan ulama ada yang berpendapat bahawa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ianya dipandang sebagai akidah yang tidak boleh dibelah bagi. Ada ulama yang mengatakan iman itu adalah suatu keyakinan. Keyakinan yang begitulah. Bertambah pun tidak, berkurang pun tidak. Ini mengikut pendapat setengah ulama. Menurut pendapat salaf, yakni di kalangan sahabat dan tabi'in dan beberapa kalangan selepas daripadanya, bahkan pendapat jumhuril ulama, yakni pendapat kebanyakan ulama, bahawa iman yang disertakan dengan amal yang soleh itu bertambah dan berkurang. Kerana ada nas-nas yang terang menyatakan demikian. Iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Suratul Anfal ayat 2. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah, bila sebut saja Allah, gementarlah hati mereka. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Bila dibaca ayat-ayat Allah, iman dia bertambah. Ayat ini menyebut iman itu bertambah. Ini menunjukkan bahawa iman boleh bertambah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amma alladhina amanu fazadathum imana." Surah At-Taubah ayat 124. Maksudnya, adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya. Surah ini apabila dibaca kepadanya menambahkan imannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Suratul Ahzab ayat 22. Maksudnya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat tentera-tentera Ahzab, iaitulah bala tentera bersekutu yang terdiri daripada Quraisy, Ghatfan dan orang-orang Yahudi, datang mengepung Madinah dalam jumlahnya 10,000. Sedangkan jumlah orang Islam masih tidak sampai 10,000. Campur lelaki puang budak-budak, orang tua, orang sakit, tak sampai 10,000 orang Islam. Tentera yang datang mengepung 10,000. Apabila orang yang beriman melihat tentera Ahzab, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita." Allah Ta'ala berjanji nak menguji, nak mencoba. Sekarang dia uji dan dia coba. Inilah yang telah dia janji. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan penyerahan. Semua ayat-ayat ini menunjukkan bahawa iman itu boleh bertambah. Inilah pendapat jumhurul ulama, pendapat kebanyakan ulama. Kerana surah secara terus terang dinyatakan oleh Al-Quranul Karim bahawa iman itu boleh bertambah. Dengan sebab itu pendapat yang betul ialah iman itu boleh bertambah. Cara nak menambahkan iman ialah kita mengerjakan amal.
kita berzikir, membaca Quran, mendengar Quran, dan kita berjihad pada jalan Allah. Ini cara nak menambahkan iman. Kalau ada orang kata, saya tak boleh berjihad, saya tak boleh lagi ikut orang ramai, pasal iman saya lemah. Saya kena kuat iman dulu. Kuat iman dulu, lepas tu baru boleh masuk dengan orang ramai. Ini pendapat yang tak betul. Untuk menguatkan iman ni bukan macam nak kuat bateri kereta. Buang bateri tu pecah bagi kedai. Ini bukan cara dia. Menguatkan iman itu mestilah beramal, berzikir, menyebut ayat Allah dan menghadapi perjuangan Islam. Barulah kuat iman dan barulah iman itu jadi bertambah. Wallahu a'lam.